sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alhamdulillah rabbil alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan 2 minggu yang lepas ya. Di mana kita dah baca hari itu ayat ke-106 bersabit dengan nasakh ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala tidak menasahkan sesuatu, melainkan Allah Taala akan bawa sesuatu yang lebih baik daripadanya ya. Dan saya dah bagi contoh-contoh kepada tuan-tuan ya, secara amnya. Islam telah menasahkan agama terdahulu. Menasahkan ni makna membatalkan ya. Itu makna nasakh. Dan secara khususnya dalam Islam tu sendiri ada perkara yang dulu okey, boleh, contohnya akhirnya telah dinasahkan, datang hukum yang baru, dah jadi tak boleh ya. Apa dulu boleh, sekarang tak boleh. Nikah mut'ah umpamanya, dulu boleh, tapi at the end telah dilarang sampai hari kiamat ya. Dan saya dah baca hadis-hadis berkenaan kepada tuan-tuan. Nasah lah tu. Dulu boleh, sekarang dah tak boleh. Tapi sebenarnya nikah mut'ah ni dia berlaku banyak kali. Kejap boleh, kejap tak boleh, kejap boleh, kejap tak boleh. Kemudian sampai hari kiamat tak boleh ya. Dan kebiasaannya kebenaran tu berlaku pada ketika peperangan. Yalah, bila pergi berperang, mana ada bawa isteri ya. Jadi dibenarkanlah sekejap, lepas tu dilarang. Lepas tu dibenarkan balik, macam tu lah ya. Sehingga kata Imam Ibn Arabi rahimahullah dalam tafsirnya Ahkamul Quran, antara hukum yang selalu ataupun banyak berlaku boleh tak boleh, boleh tak boleh, ialah nikah mut'ah. Tapi at the end dia dilarang dan diharamkan sampai hari kiamat. Seumpama yang diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Ali bin Abi Talib, di mana katanya naha Rasulullah an nikahil mut'ah. Nabi SAW telah melarang nikah mut'ah ya. Dan dikatakan ketika pembukaan Mekah Nabi larang pada waktu itu ya. Tak boleh lah kan. Itu nasah lah tu. Mana yang dulu dibatalkan, dibawa hukum yang baru. Dan of course lah hukum yang baru ini lebih baik daripada hukum yang telah dibatalkan itu ya. Jadi kita nak kena faham. Ada yang dulu tak boleh, tapi at the end boleh, dinasahkan. Dulu tak boleh, tapi telah dinasahkan, dibatalkan, sekarang dah boleh ya. Macam ziarah kubur kan, dulu Nabi tak benarkan ya. Semua yang disebut dalam Sahih Muslim daripada Buraidah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tuzakkirukum bil akhir. Nabi kata dulu aku tak benar ziarah kubur, tapi sekarang aku telah benarkan. Kalau tak benar tu di Mekah ya, dibenarkan ni di Madinah ya. Of course lah hukum yang baru lebih baik daripada hukum yang lama. Kenapa dulu tak dibenarkan? Kerana orang Arab bila pergi ke kubur dia meratap ya. Sementara dia ada kepercayaan tertentu tentang roh. Jadi ambil masalah nak perbetulkan perkara itu. Dia panggil animism. Animism ni ialah kepercayaan tertentu berkaitan roh. Maka ada agama yang disebut sebagai agama animism, walaupun dia banyak merujuk kepada kepercayaan ya. Animism ni bukan sekadar agama, tapi boleh jadi hanya kepercayaan sahaja ya. Dan tak dinafikan lah ya. Ada agama memang dia agama animism ya. Macam ya, agama ruh lah ya. Kan? Macam orang Chinese ya. Tak semualah ya, tapi majoriti yang beragama Buddha, bukan Chinese sajalah ya, yang beragama Buddha, beragama Hindu, di samping dia sembah berhala tu, dia ada kepercayaan animism berkaitan roh ya. Kita tengok orang Cina kan, tak tokong dia kat kubah kecil merah dia tu, dia bukan sembah tokong saja tu, dia tu nenek dia juga ya. Macam itulah lebih kurang ya. Animism ni ialah kepercayaan tentang roh orang yang telah mati ya. Jadi nak ambil masa lah ya.
Sementara asal kesyirikan memang bermula daripada kuburan. Jadi banyak benda lah Nabi nak kena buat. Jadi perlu diperbetulkan sedikit demi sedikit. Selepas itu baru bila dah okey, baru dibenarkan. Sekarang Nabi kata lawaklah, kerana ia mengingatkan kamu kepada akhirat. Ya, itu tujuan pergi kubur pun, ya. Kerana nak ingatkan kita kepada akhirat, ya. Lagi, dulu-dulu Nabi tak benar simpan daging korban, kerana makanan tidak mencukupi. Ya. Tapi di Nabi benarkan. Bolehlah simpan. Ya, kulu wa tasaddaqu waddakhiru. Ya, Nabi sebutlah hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah. Makan, sedekah dan simpan. Dulu-dulu tak boleh. Sekarang pasal apa dah boleh? Dulu pasal makanan tak cukup. Ya. Awal persyaratan dulu dia makanan perlu diagihkan. Nabi nak ajar sedekah juga, supaya sahabat ni banyak sedekah di samping makanan tidak cukup. Tapi at the end boleh simpan. Makan sebahagian, sedekah sebahagian, simpan sebahagian. Untuk makan esok-esok lah, ya. Tapi jangan sampai simpan berbulan-bulan pula. Pasal banyak sangat. Orang tu bagi, orang ni bagi, orang tu bagi, orang ni bagi. Penuh peti. Kan, duduk rumah 3 orang, 4 orang je. Sampai berbulan-bulan. Tidak haram. Tak salah. Sama sekali. Tapi tak baguslah. Ya. Kalau banyak sangat bagi orang lain, boleh ke kita bagi kat orang benda yang orang bagi kat kita? Boleh. Dah jadi hak kita. Orang bagi kat kita, dah jadi hak kita. Kan? Suka hati kita lah nak bagi orang ke. Yang tak boleh bagi kat tuan dia balik, tu tak boleh. Itu makruh. Dan sebagai mengharamkan. Ya? Itu bila kita belajar bab hibah tu ada dibincangkan. Hukum mengambil balik barang yang kita beri. Sebagai kata haram, sebagai kata makruh. Pasal ada hadis yang melarang perbuatan sedemikian. Sama ada kita minta sendiri, tu of course lah haram. Ni kita tak minta, orang bagi balik barang kat kita. Ya? Kan? Sayyidina Umar dia ada bagi barang kat orang. Tiba-tiba dia beli balik barang tu. Ya. Jadi Nabi marahlah kat dia. Ya. Nabi tak benar kan? Walaupun hadis tu adalah masalah sikit. Tapi secara umumnya kita dilarang mengambil kembali barang yang kita beri pada orang, ya. Walaupun ada yang kata harus juga, as no as dia redha. Tapi saya kira sebagai ulama yang melarang. Tapi nak bagi kat orang lain tak ada masalah sama sekali, ya. Bagilah, pasal banyak sangat kan, simpan buat apa? Ya. Kadang-kadang kita korban tapi dapat juga. Yalah, jiran bagi sebelah kan, kita korban juga. Tapi ini biasa berlaku. Kita korban pun dapat juga pasal jiran bagi, orang yang rapat-rapat biasa bagi. Kan, orang tu telefon nak bagi, ya. Anak ustaz mesti dapat banyak. Orang tu bagi, orang ni bagi. Kan? Banyak sangat saya balik kampung ustaz. Boleh, no hal. Tak kisahlah, bagilah kan. Ada kata tak boleh bawa keluar daging korban ni. Allah Ta'ala alam dah, ya. Mungkin adalah yang berfatwa sedemikian, tapi saya ingat tak adalah sampai haram. Mungkin makruh atau seumpamanya. Tapi boleh lah, okey je. Yang tak boleh daging tu dibuang. Hatta kalau nak jual pun boleh. Ya, sebagian fuqaha memberi keringanan. Kalau terlalu banyak, jual. Kita punya kan, jual lah. Tak salah, ya. Sebagian membenarkan, ya. Dah banyak sangat sampai jual tu. Ya. Dan mungkin lagi ada contoh-contoh yang lain, ya. Kemudian Allah Ta'ala kata, alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas segala sesuatu, ya. Kemudian Allah Ta'ala kata lagi ayat selepas itu, alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Di sini Allah Ta'ala ulang 2 kali. Setelah Allah Ta'ala sebut tentang nasakh, hukum yang dibatalkan, kemudian Allah Ta'ala ganti hukum yang baru. Ya. Allah Ta'ala tanya, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah Ta'ala itu maha berkuasa di atas segala sesuatu, ya. Kerana ini agama Allah. Allah Ta'ala berkuasa untuk melakukan ke atas agama dia apa-apa yang dia mahu. Kita tak boleh, ya. Allah tak apa, kan. Dia nak mengadakan satu hukum, dia nak membatalkan satu hukum, dia nak ganti yang baru.
suka hati dia lah pasal agama dia. Cuma kita wajib beriman bahawa setiap yang dihukumkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu amat sesuai dan menepati akan kemaslahatan kita. Itu saja. Apa-apa yang Allah Taala syariatkan dalam hak ewan ibadah, good for us. Itu saja. Walaupun dalam setengah-setengah keadaan kita tak perlu ambil tahu. Pasal apa Allah Taala suruh sembahyang Zuhur 4 rakaat ya? Maghrib 3 saja. Kenapa Allah Taala suruh sembahyang subuh 2 ya? Isyak 4. No need to question, tak perlu tanya. Adalah yang mengaitkan dengan sejarah. Oh, subuh ni dulu Nabi Adam AS sembahyang. Kerana masa dia turun kat dunia tu waktu subuh. Allah Ta'ala alam. Zuhur ni Nabi Nuh. Pasal masa dia naik kapal tu, kapal dia tu berlabuh di Bukit Judi pada waktu Zuhur. Macam-macam teori ya. Tapi setahu saya tidak ada rujukan yang boleh dipegang dalam hal ini, dan memang kita tak perlu tahu. Tak perlu tahu. Kalau ada pendapat-pendapat tertentu yang based on history, of course lah history tu boleh dipertikaikan. Pasal sejarah ribuan tahun, mana orang tahu kan? Mana kita tahu Nabi Adam turun pada waktu subuh? Mungkin ada dalam Israiliyat, cerita-cerita Bani Israel. Tapi cerita-cerita Bani Israel ni banyak yang tak betul. Ya? Mostly tak benar. Ya? Boleh dengar, tapi tak boleh percaya. Itu konsep Israiliyat. Kalau yang bercanggah dengan Islam, wajib ditolak. Kalau yang tidak bercanggah, kita boleh dengar, tapi kita tak boleh percaya. Tapi kalau dia sama dengan Islam, kita kena percayalah ya. Jadi banyak cerita-cerita, teori-teori, pendapat-pendapat ya, yang tidak berasas kepada fakta yang reliable. Maka kita boleh dengar, tapi kita tak boleh percaya atau berpegang dengannya. Lagi satu, benda tu tak ada kepentingan syarak. Apa sebab sembahyang ni disyariatkan 4 rakaat, sembahyang ni 2 rakaat? Tak ada kepentingan syarak ya. Dan kalau kita belajar lebih-lebih pun, kadang-kadang tak menambahkan iman pun ya, tak menjadikan kita lebih rajin sembahyang ya. Sebab itu ia tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Allah Taala tak beritahu kenapa. Hatta Nabi pun bila disyariatkan sembahyang 5 waktu pada malam Isra dan Mi'raj, sampai Nabi wafat, Nabi pun tak cerita kenapa yang ni 4, kenapa yang ni 2 ya. Of course lah, bila tidak diberitahu oleh Nabi, benda tu tak penting sama sekali ya. Yang wajib kita beriman, ada kemaslahatannya kepada kita. Kalau kita tidak diberitahu melalui wahyu, hanya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Seumpama yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat selepas ini, Allah Ta'ala saja yang mengetahui ya. Yang penting kita buat saja ya. Ada benda kita boleh kaji ya, ada benda tak boleh. Tapi wajib beriman, benda ni bagus untuk kita. This is good for us. Dan begitulah hukum akad ibadah-ibadah yang lain ya. Waktu-waktu sembahyang pun samalah. Sembahyang, kalau sembahyang lah ya. Kalau puasa sama juga ya. Kalau puasa sama juga. Kenapa Allah Ta'ala fardukan sembahyang pada bulan Ramadan, tidak pada bulan-bulan yang lain? Ada bulan Muharram, ada bulan Safar, ada bulan Syaban, banyak lagi lah ya. Ada 12. Kenapa bulan Ramadan ya? Tak tahu. Allah Ta'ala alam. Boleh jadi kerana bulan Ramadan ni bulan yang panas. Boleh jadi. Kerana Ramadan merujuk kepada Ramak. Ramak ni mana panas. Memang bulan Ramadan adalah musim panas di tanah Arab. Kita tak tentu. Kalau bulan Ramadan jatuh tengah-tengah tahun, panas lah. Macam sekarang ni bulan 4 dah start nak kemarau. Betul tak? Tapi kalau bulan puasa jatuh hujung tahun, terkujuh lah kita kan, sambil puasa sambil tidur sebab hujan ya. Kita lain. Kita tak ada musim panas, musim sejuk, musim bunga, musim luruh, tak ada ya. Tapi di sana normally Ramadan memang bulan panas. Sebab tu bila bulan puasa, kebiasaan orang Arab, dia akan keluar daripada negara mereka, mai ke Malaysia, pergi US contohlah ya. Dulu dia suka pergi Europe, dia suka pergi barat, US semua. Tapi after 9/11 kes tumbang tu, sana kan masalah kan, ada Islamfobia kan. Jadi dia banyak lari ke sebelah timur, datang Malaysia, pergi Thailand, pergi ke Indonesia,
bagus juga. Jadi pelancongan kita up lah sikit, ya. Kan? Orang Arab suka datang ke Malaysia, bulan tu lah, bulan 5, bulan 6, bulan 7. Musim tu musim panas, ya. Dan kebelakangan ini, itulah waktu kita berpuasa, kan? Dah banyak tahun dah. Tapi dia turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke bawah. Bulan hijrah dia tak berubah. Ramadan tetap Ramadan. Tapi dengan sebab bulan Masihi ini, tahun Masihi ini, dia harinya lebih banyak. Jadi sebab itu dia berundur, kan? Daripada satu tahap pada satu tahap, nanti dia akan pergilah ni April. Lepas ni awal lagi 2 minggu, dia akan drag sampai Januari, sampai Disember. Itulah rotationnya, ya. Jadi puasa kita tak tahulah sebahagian pensyariatannya, ya. Tapi kita wajib beriman bahawa puasa ni bagus untuk kita. Memang bagus pun dalam banyak hal. Ada sudut tubuh badan kita, nak sihat puasa sebenarnya, ya. Memang puasa ni boleh membawa kepada kesihatan, ya. Jadi Allah Ta'ala suruh puasa, ada kepentingannya, ada kebaikannya untuk kemaslahatan kita. Adapun sebab-sebab satu benda yang disyariatkan Allah itu yang bersabit dengan puasa, kalau kita diberitahu, kita tahu. Kalau tak diberitahu, kita tidak tahu, ya. Tapi kita berimanlah, ya. Ini bagus untuk kita. Dan begitulah syarat-syarat yang lain, ya. Kalau ibadah lah, ya. Kalau selain ibadah, muamalah pun sama, ya. Kita pergi pada muamalah keluarga, kenapa Allah Ta'ala bila nak kahwin mesti ada wali, mesti ada saksi? Mungkin kita boleh fikir kena ada wali lah, sebab perempuan ni bapak dia yang jaga, kan? Dia berkuasa ke atas anaknya. Okey, ada benda kita boleh fikir, makul, logically boleh dihadamkan dengan akal fikiran kita. Tapi sebahagian mungkin tidak boleh, ya. Saksi, kenapa nak kena ada saksi? Kerana pernikahan ni perlu diberitahu kepada orang. Sebab tu perlu ada saksi. Nikah senyap-senyap ni tak apa bagus. Bila kita nikah kena ada saksi. Saksi ni akan bagi tu orang lain anak kita dah kahwin. Lepas tu, lepas kahwin pula, buat jamuan pula. Untuk apa tu? Untuk orang tahu. Iklan. Jadi sebagian persyaratan kita tahulah sebab musabab dia tu, walaupun Nabi tak beritahu. Aku syariatkan wali ataupun saksi ni sebab supaya orang tahu, ya. Kerana Nabi tak payah beritahu in spesifik supaya itu, benda kita boleh fikir. Ibadah ni kebanyakannya dia tidak makul, ya. Dia tidak boleh diakal-akalkan, ya. Adalah sebahagiannya itu, tapi sebahagiannya tidak. Ia lebih kepada penyerahan bulat-bulat kepada apa yang Allah Ta'ala syariatkan dan kita melakukannya. That's it. Tapi kalau muamalah, dia banyak benda boleh fikir. Dalam bab perkahwinan, sebagian besar persyaratannya kita boleh fikir. Kenapa Allah Ta'ala buat begini? Kenapa Allah Ta'ala buat begini? Ya? Kenapa kita kena bagi mahar pada wanita? Nabi beritahu, kerana itu adalah galang ganti kepada, ya, persetubuhan yang kita lakukan. Nampak? Yastahilu biha farjaha, kerana kita telah menghalalkan farasnya yang asal-asalnya adalah haram. Imbal balik dah, ya. Ya. Kita boleh bersama dia, boleh kita menggauli dia, kita bagi sesuatu kepada dia, ya. Sebab itu bila seseorang tu kahwin, tiba-tiba hari ni dia kahwin, malam tu dia cerai bini dia, before dia menyetubuhinya, dia berhak dapat balik separuh daripada maharnya. Tapi kalau dia dah bersama, petang ni akad nikah, kan? Malam bersama, yalah, takkan nak tunggu 2-3 hari, jalan teruslah, dah halal kan. Kau macam mana? Tapi sekarang ni kadang kebanyakan banyak pengantin, dia malam pertama duduk sibuk orang lain lagi, bersama, ya. Itu sebab pernikahan pun, ya. Hatta perkataan nikah tu sendiri adalah nama lain bagi jima, ya, nama lain bagi jima. Jadi bagi, kalau dia dah bersama, diceraikan, dia tak berhak untuk claim balik dia punya mahar, walau 1 sen pun. Tapi kalau dia belum bersama dah, dia boleh dapat balik mahar dia tu.
aku bagi kau RM1,000. Aku dah ceraikan kau, bagi RM500 balik. Dia berhak minta. Tapi kalau dia tak minta, okey. Tapi dia berhak. Kenapa? Kerana dia belum menyetubuhi. Jadi, nampak? Adalah kita boleh fikir, kenapa Allah Ta'ala suruh kita bagi mahar? Nabi pun sebut, istahillu biha farjaha. Kerana kita telah menghalalkan farahnya yang asalnya haram. Jadi satu hadiahlah kita kepadanya. Kerana dia telah menyerahkan dirinya kepada kita. Adalah benda kita boleh fikir, sementara Nabi dah beritahu. Tapi kalau Nabi tak beritahu pun kita boleh fikir. Muamalah dia lain ya. Itu kalau haiwan kekeluargaan lah ya. Kenapa Allah Ta'ala bila buat cerai sampai 3 kali? Kerana Allah Ta'ala nak menyulitkan perceraian. Ya? Allah Ta'ala nak kekalkan perkahwinan tu. Cerai sekali, boleh rujuk balik. Saya akad nikah. Ya? Cerai lagi sekali, boleh rujuk balik. Ada yang tak boleh rujuk, ada yang boleh rujuk. Jadi kita boleh fikir ya. Dan begitulah yang lain ya. Dalam muamalah jinayah, kenapa kalau orang mencuri dia potong tangan? Pasal kebiasaannya tangan dia tu hak curinya. Hak jahat tu tangan dia. Potong tangan dia. Hak jahat tu dia lah. Tapi dia gunakan tangannya. Alat untuk dia curi. Sebab tu dia potong tangannya. Dia curi, mata dia tengok. Kaki dia berjalan. Tapi hak direct buat benda tu tangan. Ya? Lepas tu orang mencuri, dia potong tangannya. Ya? Adalah benda kita boleh fikir ya. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain ya. Dalam muamalah harta ya, ada benda Allah Ta'ala benarkan, ada Allah Ta'ala tak benarkan ya. Kenapa Allah Ta'ala haramkan riba? Kerana dia menzalimi. Jelas-jelas Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dia menzalimi. Dan kalau Allah Ta'ala tak beritahu kenapa pun, kita boleh fikir, kerana riba ni memang zalim. Betul tak? Bagi pinjaman, ambil bunga, zalim lah ya. Dan keuntungan-keuntungan seumpama itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ia bercanggah dengan prinsip keadilan dalam syarak. Islam amat mementingkan keadilan. Dalam haiwan muamalah ni, prinsip nombor 1 keadilan. Dalam perkahwinan baik, dalam kehakiman baik, dalam jinayah baik, dalam muamalah harta baik. Prinsip keadilan nombor 1 sekali yang diutamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Perkahwinan, kita nak kahwin sampai 4 boleh. Allah Ta'ala kata fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kahwinlah sampai 4 pun. Tapi dalam ayat yang sama ujung tu Allah Ta'ala kata fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka seorang pun cukup. Adil ya. Jadi kenapa Allah Ta'ala haramkan riba? Sebab zalim lah ya. Dan begitulah dalam hal-hal yang lain ya. Dalam muamalah harta ada 21. Dalam muamalah harta ada banyaklah sistem-sistem jual beli yang diharamkan oleh syarak. Kenapa? Kerana kezaliman. Mungkin sebahagian tidak beritahu kenapa dia dilarang, tapi kita boleh fikir sendiri ya. Jadi beza. Dan kalau kita tak boleh fikir pun, kita wajib beriman bahawa apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada yang bersabit dengan ibadah, spiritual, kerohanian, ataupun muamalah kita dengan manusia lain, semuanya adalah yang terbaik bagi kita. Walaupun kita percaya Allah Ta'ala ni dia boleh buat apa yang dia suka, pasal ni agama dia. Tapi pada masa sama kita beriman bahawa Allah Ta'ala syariatkan tu, walaupun dia boleh buat apa dia suka, dia adalah untuk kebaikan kita. Mesti ya. Tak ada satu hukum Allah Ta'ala buat untuk keburukan kita. Mana benda tu tak bagus untuk kita, tak ada. Semua bagus untuk kita. Ya. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata, tidakkah kamu tahu bahawa Allah Ta'ala itu Maha berkuasa? Yang ini dia berkuasa untuk nak melakukan apa-apa saja, termasuk untuk nak mensyariatkan apa-apa dalam agama yang diturunkannya. Pasal dia sahibus syar'i. Allah ni Ta'ala ni adalah tuan kepada syarak. Dia nak batal ke? Dia nak bangun yang baru ke? Yang penting, saya ulang balik yang tadi, kita wajib beriman bahawa apa-apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah good for us, baik untuk kita. That's it. Dan ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Kemudian Allah Ta'ala ulang lagi.
Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Sebenarnya tanya dah. Tidakkah kamu tahu Allah Maha berkuasa? Dia tanya lagi. Tidakkah kamu tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala memiliki kerajaan langit dan bumi? Dua kali Allah Taala tanya. Ya. Alam ta'lam, tidakkah kamu mengetahui? Tidakkah kamu memahami? Tidakkah kamu berilmu? Pasal ta'lam ni daripada perkataan ilmu. Ya. Dan memang Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran setiap surah ada ayat tentang ilmu. Ini salah satu daripadanya. Dulu-dulu kita belajar dalam ayat yang ke-31. Allah Taala sebut ilmu for the first time, untuk kali pertama. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Sampai habis. Bila Allah Ta'ala cipta Nabi Adam, Allah Ta'ala ajar kepadanya beberapa nama. Al-Asma'. Tak tahulah nama-nama apa. Ada banyaklah teorinya. Kan? Kata sebahagian sahabat kata, nama-nama yang diajar oleh Allah Ta'ala kepada Adam ialah Asma'ul Ins wad Dawa. Nama-nama manusia dan nama-nama haiwan. Allah Ta'ala alam. Kerana tidak ada hadis Nabi SAW yang menjelaskannya. Itu dipanggil pendapat para sahabat. Ya. Ada pula yang kata Asma'ul Malaikah, yang diajar oleh Allah kepada Adam ialah nama-nama malaikat. Allah Ta'ala alam. Ya. Ada pula kata yang diajar kepada Adam AS ialah Asma'ul Nujum, nama-nama bintang. Allah Ta'ala alam. Ada banyak teori. There are a lot of theories. Teori ni as long as dia tak ada sandaran yang sahih daripada Nabi, Allah Ta'ala alam, itu disebut sebagai tafsir para sahabat Nabi. Ya. Kadang-kadang tafsir datang daripada tabi'in. Ya. Tafsir Quran ni hak nombor satu, hadis Nabi lah hak nombor satu. Mana kena tengok tafsir Rasulullah. Tapi tidak semua ayat Quran ditafsir oleh Rasulullah. Tak semua, ya. Ada yang Rasulullah tafsirkan, ada yang Rasulullah tidak tafsirkan. Dan sebahagian yang lain adalah tafsir para sahabat dan tabi'in. Ya. Kalau sahabat Ibn Abbas lah kebiasaannya, tafsir daripada beliau. Nah, tafsir-tafsir sahabat dan tabi'in selain Rasulullah, jika tidak ada tafsir daripada Rasulullah, boleh digunakan. Melainkan dalam hal hukum hakam, yang mana ia perlu dilihat secara consensus, mana kena tengok secara komprehensif lah. Sebab sahabat atau tabi'in dia tidak menerima wahyu. Rasulullah saja yang terima wahyu. Jadi kita kata boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tak boleh kata yang ni betul, yang ni salah. Pasal tidak ada sokongan daripada Rasulullah SAW. Nabi tidak mentafsirkan. Baik. Jadi itu kali pertama ayat ilmu. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi di sini dua kali. Dan begitulah dalam surah-surah yang lain. Sebab perkataan ilmu, kata Syekh Mustafa Al-Ansari dalam maqalahnya, Allah Ta'ala sebut perkataan ilmu dalam Quran 779 kali. Ya. Dan ini juga disebut dalam beberapa mu'jam, termasuk mu'jam Al-Bayan, ya, Al-Ma'ani. Ya. Mana banyaklah, 779 kali. 779 times Allah Ta'ala mention the word of knowledge. Mana Allah Ta'ala sebut perkataan ilmu ni, kadang-kadang kata kerja, kadang-kadang kata nama, kadang-kadang mufrad, single, kadang-kadang jamak, plural, macam-macam bentuk lah, ya, ala ashkalin kasirah katanya. Form-form yang berbeza perkataan itu, tapi yang kesemuanya merujuk pada ilmu. Ya. Kadang fa'il madhi, past tense, kadang fa'il mudhari', present tense, macam itulah, ya. Kadang fa'il amar, suruhan. Kadang Allah Ta'ala tanya macam ni, kadang Allah Ta'ala beritahu. Ya. Banyak-banyak bentuk lah, ya. Tapi nak cerita, Allah Ta'ala sebut ilmu ni dalam Quran 779 kali. Banyak, tuan. Ya. Antara perkataan terbanyak selepas beberapa perkataan yang lain, termasuk perkataan Allah. Allah lah paling banyak. Alif, lam, lam, ha dalam Quran 2000 lebih. Saya tak ingat the precise numbers. Tapi ulama-ulama yang menghitung alfazul Quran, the words of Quran, kita dapati perkataan Allah lah yang paling banyak. 2000 kali lebih. Ya. Kemudian yang banyak juga ilmu, 779.
Secara puratanya setiap surah yang Allah Ta'ala sebut 7 kali. Ya? Jadi agak banyak tuan. Sebab itu ulama-ulama kita amat mementingkan bab bersabit dengan ilmu. Ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, dia buat Sahih Al-Bukhari. Dalam Sahih Al-Bukhari di peringkat awal lagi ada Kitabul Ilmi, the chapter ataupun the book of knowledge. Ya. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin awal-awal lagi ada Kitabul Ilmi, kitab ilmu, the book of knowledge. Ya. Hatta dalam Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ada banyak kitab. Dah ada banyak bab, 372 bab. Kitab saya tak pasti berapa. Tapi salah satunya ialah Kitabul Ilmi. Cuma dia tidak dahulukan, dia buat mari tengah-tengah. Selepas Kitabul I'tikaf, sebelum Kitabul Hamdi wa Syukur. Lepas dia bahas tentang i'tikaf, puasa, i'tikaf, dia buat mari kitab ilmu. Saya pun tak pasti kenapa beliau melambat-lambatkan bab berkenaan. Saya pun tak pastilah ya. Terpulang dia lah pasal buku dia. Ya. Kalau ikut sebagian ulama lain, kitab ilmu dia buat mari mula-mula sekali. Kerana dia nak bagi orang faham ilmu-ilmu ni apa benda. Ya. Apa kepentingannya, apa fadilatnya, apa prinsip kita dalam ilmu ni. Dia nak ajar yang tu dulu. Tapi saya tak pasti kenapa dia buat mari ujung. Mana lepas tengah-tengah lah. Terpulang lah ya, itu kitab dia. Tapi nak mengatakan bahawa ia satu bab yang besar lah ya. Dia buat mari beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi SAW. Ada banyak ayat Quran tentang ilmu. Saya dah sebut dia kan, 779 kali. Tapi Imam Nawawi dia tak bawa mari semua, dia bawa mari 3 saja. Ya, dan saya kira 3 ayat ni agak penting, yang banyak kita dengar di mana-mana. Kalau ustaz mengajar pasal ilmu, dia biasa baca ayat ni lah ya. Pertama surah Taha, Allah Ta'ala kata waqul rabbi zidni ilma. Ada banyak ayat tentang ilmu. Tapi Imam Nawawi ni dia pilih, dia saring. Macam hadis lah. Dalam satu hal ada banyak hadis, dia saring. Ni dia ambil, which is the best. The best dari sudut untuk kita belajar ya. Allah Ta'ala kata, katakanlah wahai Muhammad, tambahkanlah aku ilmu. Dalam Quran, ini antara ayat yang Allah Ta'ala ajar kepada kita bagaimana nak berdoa minta ilmu. Ya, 3 perkataan je. Rabbi zidni ilma. Ya. Itu yang saya sering baca before kuliah. Lepas saya puji Allah, lepas saya selawat Nabi, saya mesti doa, Rabbana zidna ilma. Betul tak? Ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Itulah. Cuma dalam Quran tu dia singular. Rabbi zidni ilma seorang. Kalau kita seorang. Kalau kita ramai, Rabbana zidna ilma. Kami lah ya. Wahai Tuhan, tambahkanlah kami ilmu. Itu saja. Ya. Oh God, give us knowledge. Wahai Tuhan, berikanlah kami ilmu. Ini doa the best untuk kita minta ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun 3 ayat, because ia diajar direct oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ajar pada Nabi. That means Allah Taala ajar kepada kita. Ya, dan of course Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya dan sahabat mengamalkannya. Ya, dalam asar Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bila dia qiyamul lail. Sahabat Nabi ni suka dan banyak qiyamul lail. Kadang over pula sampai Nabi kena stop, kena larang, kena ajar balik macam mana qiyamul lail yang betul. Pasal qiyamul lail the whole night. Tak tidur, isteri pun tak sentuh. Ada beberapa sahabat Nabi. Abdullah bin Amr bin Al-As, Abi Darda, Utsman bin Maz'un. Ini kes-kes para sahabat ni dia over ibadah. Ibadah ni over pun tak boleh tuan. Jadi Ibnu Mas'ud dia bangun qiyamul lail bila dia lalu ayat surah Taha 114. Ayat ni lah. Wa qur rabbi zidni ilma. Apa dia buat? Dia akan ulang sampai subuh. Raddadaha hatta yusbih. Dia akan ulang sampai pagi, sampai waktu subuh. Kenapa? Kerana dia benar-benar terkesan dengan ayat itu. Kan? Dia lalu je ayat tu, bila sampai wahai Tuhan tambahkanlah aku ilmu. Wahai Tuhan tambahkanlah aku ilmu. Ya. Akhirnya Allah Ta'ala bagi dia ilmu. Ya.
Sehingga dia adalah antara sahabat yang paling alim sebaris dengan sahabat-sahabat yang lain. Ya. Sehingga ada juga yang duk banding Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud ni siapa yang paling alim sekali. Ya. Ada kata Ibnu Abbas, ada kata Ibnu Mas'ud. Ya. Nak cerita dia one of the knowledgeable companion. Dia adalah sahabat yang teralim. Ibnu Mas'ud. Ya. Of course lah dia belajar. Cuma ni doa lah ya, doa. Dan doa ini juga diajar pada anak-anak di sekolah ya, walaupun tak ada lah silibus, tapi kita ajar budak-budak sekolah baca doa ni ya before belajar. Biasa di sekolah rendah ni diajar Allahumma ftahna futuhal arifin. Macam mana doa tu? Biasalah zaman kita sekolah dululah. Bukan yang tu. Tak ingat dah macam mana. Tapi di sekolah sekarang kita ajar Rabbi syrahli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli dengan Rabbi zidni ilma. Ya. Cukup lah. Ya. Kemudian dibawa mari ayat Quran lagi. Surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya. Balik pada yang tadi. Sebenarnya dalam Quran ni ada ratusan doa yang Allah Ta'ala ajar. Sebagainya diamalkan oleh Nabi-Nabi terdahulu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa Nabi Ibrahim AS. Ya. Rabbina jini minal qaumiz zalimin. Itu doa Nabi Musa bila berhadapan dengan Fir'aun. Ya. Pendek-pendek je doa para anbiya terdahulu. Tapi Allah Ta'ala ajar dalam Quran. Inilah bacaan mereka. Ya. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa untuk Allah Ta'ala jadikan zuriat kita orang-orang yang baik. Saya tak pasti doa itu doa para anbiya ataupun doa yang diajar terus oleh Allah kepada Rasulullah. Ada Allah Ta'ala sebut ni doa para anbiya terdahulu. Ada yang Allah Ta'ala ajar direct pada Rasulullah SAW. Antara yang tadilah Rabbi zidni ilma. Itu Allah Ta'ala ajar direct pada Nabi. Ya. Tadi doa Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa yang Allah Ta'ala ajar dalam Quran supaya kita minta dengan Allah. Jadikan isteri-isteri kita, zuriat-zuriat kita orang-orang yang soleh. Very easy doa. Tapi kita abaikan doa-doa seumpama ini. Kadang-kadang kita diajar benda-benda yang lain pula. Ya. Itu jadi masalah. Ya. Sebab tu kita kadang-kadang tak kena sunnah Rasulullah. Tak kena. Pasal tak diajar hak dalam Quran, hak dalam hadis Nabi. Kadang-kadang benda simple-simple macam ni pun. Ya. Oh, anak saya nakal lah. Macam mana nak buat ni? Balik, ambil wuduk, tang basuh muka dengan basuh tangan tu tak ada. Lepas tu bagi anak minum. Masya Allah. Ya, kalau Piramli kata musibat. Memang musibah pun. Ya. Piramli ke siapa tu? Saya tak ingat. Kan? Air wuduk tu bersih ke? Kalau air kowe pun okey lah juga. Tapi apa kena nak pergi bagi anak kita minum air wuduk? Air badan kita dah tak bersih. Kuman lah. Nonsense lah. Oh, ada dalam kitab kata boleh minum air wuduk. Tak ada dalam kitab sebenarnya wuduk. Yang kita ajar tu, kita ambil baldi, kita ambil wuduk, air lebihan dalam baldi tu kita minum. Bukan air wuduk kita tak dah minum. Dalam standard mazhab Syafi'i, digalakkan kita minum air lebihan wuduk. Yustahabbu syurbi fadli al-wudu. Memang disebut dalam banyak. Hatta dimuktamadkan, distandardkan dalam mazhab Syafi'i. Dan mungkin sebagian mazhab yang lain. Tapi bukan minum air wuduk. Minum air lebihan wuduk adalah bekas tu. Kerana ada beberapa hadis Nabi SAW, Ali bin Abi Talib melakukannya. Diriwayatkanlah oleh anaknya Hasan bin Ali, Husain. Adalah kitab Sunan Ibnu Majah. Sebab itu ulama memang menggalakkanlah minum air lebihan wuduk. Kita nak buat boleh. Tapi air itu pastikan air yang bersih lah. Boleh. Tapi kalau air paip tak tapis, janganlah. Zaman dulu tak sama macam air sekarang. Betul tak? Ada keberkatannya di situ. Katanya lah, walaupun tidak diberitahu oleh Rasulullah. Cuma Ali bin Abi Talib melakukan begitu, disaksikan oleh anaknya, lantas digalakkan oleh para ulama kita. Ya. Kerana Ali tidak melakukannya sendiri. Of course lah dia melihat Rasulullah SAW melakukannya.
Ya, kita pun boleh buat. Ambil wudu, tak ada air kahwin. Wudu lebih air dalam bekas tu minum. Harus, bahkan digalakkan. Disunahkan pula dalam mazhab Syafi'i. Digalakkan ya. Tapi kalau air basuh muka tak ada, kan? Air tu of course lah, takut-takut air paip aja. Satu muka kita ni ada kuman ke apa, masya-Allah, bagi anak tu sakit, anak tu sian. Ha? Murabbi tu, guru tu, tak kira tu guru siapa. Kalau ajar mana merepek, tak betul juga. Ingat Islam ni macam Kristian ke? Ikut nonong itu apa yang dia ajar? Tak. Of course tak ada sandaran. Ya. Dah benda merepek, memang nonsense lah, nonsense. Ha? Janganlah kita buat benda-benda seumpama itu. Ni baru-baru ni pula suruh ambil 3 bulu. Kalau anak tak dengar cakap, ambil 3 boleh rambut. Kalau orang tua, suami degil ke, ambil bulu dada ke. Kalau tak boleh ambil bulu dada, ambil bulu betis ke. Aduh, apa buat? Ambil rambut dia tu 3 helai sekurang-kurangnya, baca ayat kursi, baca Al-Fatihah, selawat syifa. Saya dah buat benda ni, memang jadi baik. Kalau suami akan dengar cakap isteri. Isteri tu kena dengar cakap suami. Kalau anak degil, anak akan jadi bagus. Doa hak Quran ajar, dia tak ajar. Dia dah ajar benda merepeknya tu. Katanya adalah kitab lah, saya tak pasti kitab mana. Syiah pun ada kitab juga, apa masalah? Orang bukan Islam pun ada kitab juga, kan? Ajarlah benda yang sudah terdapat dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Ada hadis Nabi ajar kepada kita macam mana nak jadikan anak kita orang yang baik. Doa-doa lah. Lebih pada itu, didikan. Yang menjadikan anak kita ni bagus tak bagus, didikan. Doa ni, itu kita panjat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memudahkan urusan kita. Ya. Kan Nabi dah kata anak dilahirkan tu macam kain putih. Kita yang mencorakkannya. Itu hadis terbesar dalam education tu. Mami maulud illa yuladu alal fitrah fa abawahuma yahawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisana. Hadis Muslim pada Abi Hurairah. Nabi kata setiap anak yang lahir itu kosong, bersih, tak ada apa-apa. Maka ibu bapa lah yang mendidiknya. Sama ada nak jadikan orang Yahudi, nak jadikan orang Nasrani, atau nak jadikan orang Majusi. Didikan tu, hatta kita belajar dalam education, kita ada kelulusan buat education ni. Lepas tu mengajar sekolah rendah. Orang tak ada kelulusan dalam education, tak boleh mengajar di sekolah kerajaan ni. Tak kira balik mana-mana, balik US ke, balik Mesir ke, balik Azhar ke, balik Jordan ke, you must take at least diploma of education, supaya tahu cara nak mengajar dan tahu psikologi kanak-kanak orang kita nak ajar ni, ya. Dan memang kita tahu bahawa anak-anak memang yang menjadikan mereka ni orang, manusia, ialah didikan, number one. Ya. Didik lah. Ya. Jadi tak perlu benda-benda seumpama itu. Baca doa ya. Dan banyak lagi doa-doa yang lain. Yang kita kira, doa-doa yang ada ni tuan-tuan, dia sudah merangkumi set kehidupan kita. Ya. Sebab tu saya selalu tekankan, beli buku zikir poket. Beli buku zikir poket. Sebab dalam tu amat baik sekali. Tengok, kebetulan ada hajat keperluan kita nak minta apa dengan Allah. Tengok, mesti ada punya. Sebab Allah Ta'ala ni dia tak miss. Ajar kita apa yang perlu kita buat dalam kehidupan kita. Islam ni dia komplit, lengkap. Kita nak doa pasal apa? Semua ada. Kalau tak ada pun, dia boleh pergi kepada doa yang am. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kadang-kadang orang pandang lekeh pada doa ini. Dekat inilah doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu sebagai sahabat tidak tutup doanya melainkan dengan membaca doa ini. Dan dia disebut sebagai doa jam'ul jawami', which is the best doa. Ya. Saya simple saja. Orang mengadu saya, ustaz saya begini, ustaz isteri begini, ustaz ini begini, ustaz begini. Itu doa saya bagi. Kalau saya tak bagi yang spesifik lah. Ya. Seriously, ada orang mengadu dengan saya, isteri dia memang susah semayang. Saya ajar doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Tu doa nak bagi anak isteri kita rajin semayang. Tak ada kata minum wuduk lah, cabut bulu kepala, bulu dada, tak ada. Ini doanya. Dia baca tuan-tuan, the next selepas itu, saya ingat 2 or 3 months. Oh, dia kata subuh sekarang ni bini dia semayang lebih dulu pada dia.
Dia pula bini keju. Terbalik tuan. Ya. Semua dah ada. Amal je. Ya. Oh, Isyak ni. Ilmu ya. Bawa ayat tu. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang ada ilmu di kalangan kamu. Mana dia bawa ayat Quran, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Surah Fatihah ayat 28 ya. Allah Ta'ala kata orang-orang yang takut kepada Allah ialah ulama. Sebab tu ciri-ciri ulama ni selain daripada dia berilmu, dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa maksudnya? Dia kena amanah dengan ilmunya. Jangan jadi macam ulama-ulama Yahudi dan Nasara yang tidak amanah dengan ilmunya. Dia tak takut Tuhan. Tuhan kata lain, dia kata lain. Nabi Isa ajar lain, dia ajar lain. Lepas tu umat dia ikut nonong je tok syekh dia kan. Dia tak cek dah Nabi Isa ajar macam mana ya? Tak ada. Ya. Kita bukan begitu ya. Our fundamental ialah Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Ulama menerangkan sahaja. Ulama follow sahaja. Dan jika ada kemusykilan atau seumpamanya, masing-masing boleh menguraikan dengan pendapat masing-masing. Tapi dia tak boleh lari daripada kata syarak dan tak boleh bercanggah sama sekali dengan apa yang telah disyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau Nabi dah ajar lain, Allah dah ajar lain, kita ajar lain, canggah dah tu. Ya? Jadi begitulah ya. Kemudian dia bawa mari banyak hadis-hadis Nabi SAW. Yang sahih-sahih adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tentang kepentingan dan kebaikan ilmu pengetahuan. Sehingga kata ulama kita, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Ini kata-kata hikmah para ulama, para hukama dia panggil. Ahli-ahli apa? Ahli-ahli Melayu kata apa? Bijak pandai lah. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa nak dunia, dia kena ada ilmu pengetahuan. Bahkan hari ini sebahagian dunia berkembang memang kerana ilmu. Ya. Dan bila dunia berkembang, kita pun lagi hidup bagus. Yalah. Dulu basuh baju orang tangan, kan. Air tarik dalam baldi macam tu je. Pakai telaga. Sekarang mandi buka air. Itu semua pembangunan lah tu. Memudahkan kehidupan manusia. Dan itu adalah part daripada Islam. Islam ni dia benarkan kita berkembang dan haiwan dunia sepesak-pesaknya. Ya. Tak salah sama sekali. Ya. Awak. Dia buat mari 17 hadis tak silap saya. Dan Sahih Bukhari, Muslim tentang kelebihan ilmu pengetahuan. Dan kalau kita dapat baca semua hadis tu memang menarik sekali. Imam Nawawi ni tuan-tuan dia very genius lah ya. Sehingga buku tu dianggap sebagai buku terbaik dalam menjelaskan kehidupan kita secara keseluruhan. Ya. Ada belaka dalam tu. Akidahnya, ibadahnya, ya, muamalah kita sama manusia. Baik. Jadi Allah Ta'ala tanyalah ya. Bagi Allah itu kerajaan langit dan bumi. Insya-Allah Ta'ala saya akan hurailah sambung ayat itu. Wa malakum min dunillah min waliyyin wala nasir. Tidak ada bagi kamu selain Allah pembantu ataupun penolong. Ya. At the end kita wajib beriman sesungguhnya yang membantu kita dan menolong kita hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berusaha saja. Macam tadilah, walaupun kita usaha, anak kita didik, kita begitu, kita begini, at the end kita kena minta juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan minta saja, didik tak, kan? Ataupun kita didik saja tapi kita buat lain. Budak sekarang dia suka ikut je mak bapak dia. Dan kadang-kadang tuan-tuan kita belajar dalam education, manusia ni dia suka contohi yang buruk berbanding yang baik. Bapak dia ada 10 benda baik yang dia buat, tapi satu ada benda tak baik yang bapak dia buat. Anak akan ikut yang tak baik itu. Itu dikatakan naluri ataupun tabiat manusia. Dia suka contohi, emulate benda-benda yang tak baik. Dan kita dapati secara praktikalnya memang ada benarnya. Ya. Kan? Kadang-kadang hak kita tak bagus tu anak kita dia ikut. Hak kita bagus dia tak ikut. Ya.
Jadi perlu diingat, insya-Allah taala. Jadi saya rasa setakat itu dulu untuk malam ni. Ada soalan tak?